Alhamdulillah pagi ni kita dapat bersama lagi dalam kuliah 99 usul. Usul yang akan kita bincangkan hari ini ialah usul yang ke-63. Bunyinya ialah riwayat-riwayat yang menyebarkan doa khusus daripada Nabi SAW apabila khatam Al-Quran. Yang habis membaca sebuah Al-Quran. Dan yang menyatakan kelebihan doa khatam Al-Quran. Sama ada di dalam salat atau di luar salat. Tidak ada satu pun yang sahih. Baik yang diriwayatkan secara marfu' ataupun mauquf. Kebanyakannya adalah maudhu' atau dhaif yang tidak dapat ditampung kedhaifannya. Yang ini dhaif sangat. Hanya ada satu sahaja riwayat mauquf daripada Anas sahih. Ia menyebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengumpul anak pinaknya apabila hendak khatam Al-Quran di luar salat dan berdoa beramai-ramai, tetapi tanpa lafaz doa tertentu dan tanpa menyatakan apa-apa kelebihan berkumpul beramai-ramai pada ketika itu. Itulah usul ke-63. Ini doa khusus kononnya daripada Nabi SAW apabila kita habis baca Al-Quran. Semua sekali, sebuah Quran. Biasalah kita baca Al-Quran beberapa hari ataupun dalam masa sebulan ataupun setengah-setengah tu 2 bulan, macam-macam lah. Bila habis tu dia ada doa dan baca doa. Dan dia anggap doa itu doa Nabi. Kerana di dalam setengah-setengah kitab memang disebutkan sebagai doa Nabi SAW. Sejauh mana kebenarnya? Kalau doa itu dikaitkan dengan Nabi SAW, maka riwayat itu marfu'. Adakah riwayat marfu' itu sahih atau bagaimana? Begitu juga dengan riwayat mauquf yang dikaitkan dengan sahabat. Sahabat sebut gini. Betul ke tidak? Jadi mudah saja. Bila kita ingat usul ni, kita tahu semua. Tak ada satu pun yang sahih. Sama ada dikaitkan dengan Nabi SAW atau sahabat. Doa tu di dalam sembahyang ke atau di luar sembahyang. Tidak ada yang sahih. Kalau ada pun satu saja, itu kita akan bincangkan nanti. Kita akan bincangkan nanti insya-Allah dalam contoh ketiga atau keempat nanti. Hari ini dua contoh saja, itu pun saya rasa sudah cukup. Dan kita akan sambung lagi dengan contoh ketiga dan keempat. Di sana akan ada banyak lagi perbincangan. Bagaimana setengah-setengah tempat itu dia baca doa begitu panjang dalam sembahyang tarawih apa semua tu, kan? Sampai menangis-nangis tu macam mana? Apa kedudukannya? Adakah hadisnya atau asar sahabatnya? Jawabnya tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Paling-paling yang ada pun Anas. Itu sahih. Anas panggil anak isteri dia berkumpul ramai-ramai bila nak habis dia khatam Quran, dia pun berdoa beramai-ramai. Kita nak ikut yang tu pun boleh juga, ikut yang tu pun. Jadi adakah tidak ada asasnya langsung daripada amalan salaf atau ada juga? Itu di situ terletak khilafnya. Kalau amalan salaf memang ada. Tapi kalau kita nak kata puncanya daripada Nabi SAW atau sahabat, itu tidak ada. Paling tinggi pun kalau ada, macam saya sebut itulah, satu saja. Daripada Anas. Itu sahih. Adakah boleh kita nak ikut dia? Boleh. Kalau nak ikut dia. Tetapi kebanyakan yang lain tak ada. Gitulah. Kalau nak ikut dia untuk nak menaikkan semangat, bagi semangat kepada anak-anak supaya belajar Al-Quran sampai khatam, kemudian kita buat jamuan, meraihkan dia, jadi dia berasa macam diraikan. Ya, boleh.
sekadar itu. Tapi kena ingat, doa daripada Nabi SAW secara khusus untuk khatam Al-Quran tidak ada. Tidak ada yang sahih. Tapi doa itu salah ke tidak? Kalau kita baca macam mana? Tak ada salah. Tak ada pun percanggahannya dengan mana-mana usul akidah dan syariat. Tetapi menganggapnya sebagai doa Nabi itu salah. Tak boleh. Tapi kalau kita ambil sebagai doa biasa, insya-Allah tak apalah mana-mana doa pun. Itu boleh saja. Boleh saja. Oleh kerana kita bincangkan tentang usul dirayah, itulah satu panduan mudah. Mana-mana yang hadir hari ini, begitu juga yang akan baca nota ini seterusnya, hendaklah maklum bahawa ini tak ada. Itu saja. Dari segi nak amal sejauh mana boleh, adakah ulama mengamalkannya, itu kita bincang kemudian. Apa asasnya? Tapi kalau nak kata asasnya hadis, tidak ada. Itu mudah saja. Baik. Di bawah ini adalah sebahagian daripada contohnya. Sebahagian daripada contoh-contohnya. Baik, contoh pertama. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatama ahadukum al-Qur'ana falyaqul Allahumma anis wahsyati fi qabri. Ini popular ni, doa ni. Bermaksud Abu Umamah meriwayatkan katanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu khatam Al-Quran, yakni habis membaca semua sekali Al-Quran, dia hendaklah mengucapkan Allahumma anis wahsyati fi qabri. Ya Allah, tenangkanlah ketakutanku kepada kesepian di dalam kuburku. Betul ke tidak ada ni? Betul ke tidak ada sepi dalam kubur? Itu betul. Ada dalam hadis yang sahih pun ada. Tapi doa ini, sebagaimana di sini disebutkan, Nabi SAW bersabda. Itu yang jadi masalahnya. Nampak? Begitu ya. Ini rujukannya banyak. Banyak terdapat dalam kitab-kitab ni banyak. Tetapi di dalam kitab-kitab hadis maudhu' pun tersebut juga hadis ini. Tersebut juga. Tengok sini lah kalau nak tengok. Lepas tu boleh buat rujukan dalam Syamilah, mudah boleh cari. Baik. Komentar. 1. As-Suyuti di dalam Az-Ziyadat alal Mawdu'at, jilid 1 muka surat 124 menukilkan hadis contoh pertama di atas daripada Al-Hakim di dalam tarikhnya dengan sanad berikut. Ini sanadnya. Cuba perhatikan di bawah nama-nama tertentu tu saya garis menunjukkan perawi yang bermasalah. Di dalam sanad Al-Hakim ini terdapat 3 orang perawi yang cukup bermasalah. Pertama, Laith bin Muhammad. Ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i dan lain-lain mengatakan ia seorang perawi matruk. Ini perawi matruk. Kedua, Salim Al-Khayyat. Tukang jahit ni. Salim Al-Khayyat, tukang jahit. Kata Yahya tentangnya, laisa bi syai'. Ia langsung tidak bernilai. Tak berguna langsung. Kalau kita kata tak berguna langsung. Ketiga, Ahmad bin Abdullah bin Khalid. Yang ketiga ini adalah yang paling teruk daripada 3 orang itu. Ia dikenali juga dengan Al-Juwaybari. Seorang perawi pendusta besar. Kadzab. Pendusta besar. Kerana adanya di dalam sesuatu sanad, para ulama menghukum hadisnya sebagai maudhu'. Ada nama ni saja cukup. Tak payah tengok yang lain dah. Boleh dah tu kata hadis itu maudhu'.
Itulah sikap ulama. Bila mereka tengok dalam sanad tu, tak payah dah. Kalau nak bincang pun lebih dah tu. Bincang tu lebih daripada cukup. Sekadar nak cukup tu, satu nama ni sudah memadai. Dalam satu sanad tu, kalau ada perawi-perawi yang baik-baik pun itu tak kira. Yang kiranya perawi yang bermasalah. Kalau ada perawi yang bermasalah seorang pun dia kira tak boleh pakai dah. Apalagi kalau banyak. Macam di sini beberapa orang ni. As-Suyuti sendiri setelah mengemukakannya menulis Ahmad bin Abdullah bin Khalid adalah Al-Juwaybari, salah seorang perawi yang terkenal mereka, yakni mengada-ngadakan hadis. Bila ada perawi mereka hadis, yang mencipta hadis seperti Juwaybari ini, hadis itu akan dihukum maudhu', palsu oleh ulama hadis. Salah satu contoh betapa teruknya perawi ini ialah apa yang dinukilkan oleh para ulama rijal hadis, bahawa apabila ia mendengar perselisihan ulama tentang sama ada Hasan Al-Basri pernah mendengar sesuatu daripada Abu Hurairah ataupun tidak, ia terus meriwayatkan. Haddatsana fulan titik-titik tu, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, begitulah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sami'a al-Hasan min Abi Hurairah. Dia buat hadis terus. Bila ada orang ni kata Hasan Basri ni tak sempat dengar apa-apa hadis daripada Abu Hurairah, dia tak sempat dengan Abu Hurairah. Ada yang kata dia sempat. Macam khilaf. Dia pun terus buat hadis. Buat hadis apa? Rasulullah kata. Rasulullah kata. Ni, Hasan telah mendengar daripada Abi Hurairah. Pelik kan? Hasan telah mendengar daripada Abu Hurairah. Siapa kata? Nabi kata. Padahal Hasan Basri ni sezaman dengan Nabi ke? Tidak. Jadi Nabi buat keputusan. Kira-kiranya kalau orang pakai cerita dia ni, Nabi sendiri kata dengar. Hasan dengar. Jadi habis, selesai lah masalah. Kalah dah lah pihak yang mengatakan tak Hasan tak dengar daripada Abu Hurairah tu tak betul lah. Dia akan jadi gitulah. Berani dia tu. Padahal orang tak cakap macam ni. Orang tak bercakap macam ni. Jahil tu. Teruk tu. Orang yang tak reti saja bercakap macam tu. Dan orang yang boleh terima begitu pun, orang tak reti juga. Seperti ada kan tersebar di kalangan kita sekarang ni, kononnya Nabi ditanya oleh sahabat. Ditanya oleh sahabat, adakah Nabi berasa tak puas hati lah dalam hidup dia ni? Apa-apa tak puas hati dengan apa. Kononnya Nabi kata, ada dia tak puas hati sebab dia tak sempat dengan Imam Ghazali. Tidak sempat. Tak dan dengan Imam Ghazali. Jadi kan percakapan macam ni kan, memang menunjukkan kejahilan seseorang tu. Dia tak belajar langsung. Tak belajar langsung ni. Adakah Nabi nak bercakap macam tu? Tapi bagi buat-buat ni, dia kata apa salahnya Nabi boleh tahu kalau hari kiamat tu, alamat kiamat boleh dia sebut. Apa peliknya kalau Hasan Basri itu tabi'i, dia boleh sebut, apa peliknya? Kalau nak main macam tu, tak ada pelik semua lah. Tak ada pelik semua. Masalahnya kenapa orang lain pun tak ada riwayat macam tu? Tiba-tiba dia saja adanya. Orang lain lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi daripada dia. Tokoh-tokoh lain. Kenapa tak ada pula meriwayatkan begitu? Jelas sekali ini menunjukkan karut dia tu. Ini ada di dalam Mizanul I'tidal, Lisanul Mizan dan lain-lain. Sebutkan cerita ni. Begitu teruk Al-Juwaybari tadi. Dia boleh reka hadis tiba-tiba begitu, untuk apa ni, memutuskan, menyelesaikan pertikaian yang berlaku. Bila dah Nabi sendiri kata, Hasan dengar daripada Abu Hurairah, habislah cerita. Ni punya tu.
Jadi saya dah baca dah setakat tu. Saya nak minta sesiapalah pula baca, sambung. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Saya baca ulama. Siapa ni? Kak Iskandar. Iskandar, baca. Silakan. 2. Ad-Dailami juga dengan sanadnya telah mengemukakan hadis itu melalui saluran riwayat Al-Laits bin Muhammad seperti di dalam sanad Al-Hakim di atas. 3. Kerana adanya perawi seperti Al-Juwaybari itu di dalam hadis, maka para ulama hadis menghukumnya sebagai maudhu'. Antara tokoh ulama hadis yang telah menghukum hadis itu maudhu' ialah Ibnu Araq, Al-Kinani, Al-Shawkani, Muhammad Tahir Al-Fattahi Al-Hindi, Al-Ghumari, Al-Albani dan Al-Fattani. Ni mereka ni jelas mengatakan hadis ini maudhu'. Kenapa maudhu'? Kerana ada Al-Juwaybari ni. Sebenarnya bukan mereka ni saja, ramai lagi yang lain. Itu antara yang boleh disebutlah. Yang kira-kiranya saya sendiri tengok di dalam kitab mereka. Dihukum maudhu'. Ini termasuk dalam hadis maudhu'. Teruskan. 4. Imam Az-Zahabi menulis di dalam Mizanul I'tidal tentang Al-Juwaybari itu begini. Kata Ibnu Adi, ia mengadakan hadis mengikut kehendak Ibnu Karram, seorang tokoh mujassimah yang sesat. Ibnu Hibban berkata, ia adalah Abu Ali Al-Juwaybari, salah seorang dajjal. An-Nasa'i dan Ad-Darqutni berkata, ia pendusta besar. Aku, yakni Az-Zahabi berkata, Al-Juwaybari itu memang telah menjadi perumpamaan, yakni sebutan lantaran dustanya. Kata Al-Baihaqi, aku memang kenal betul dia. Memang dia nama Rasulullah SAW. Dia telah mereka lebih daripada 1000 hadis. Ya. Ni saya rasa terlangkau ke apa ni? Putus ke tadi? Mana Iskandar? Dari mana? Ya ada. Ini baca. Saya rasa terlangkau tadi. Memang dia telah mereka hadis. Memang Teruskan. dia telah mereka hadis atas nama Rasulullah SAW. Dia telah mereka lebih daripada 1000 hadis atas nama Rasulullah SAW. Lihat Az-Zahabi Mizanul I'tidal jilid 1 muka 106. Sekejap. Jadi maksudnya dia ni jadi perumpamaan, sebutan. Jadi di kalangan ulama-ulama dahulu kata dusta. Dusta macam siapa? Macam Juwaybari. Macam kita lah, bahasa kita kan. Ada nama tertentu lah. Tak tahulah wujud ke tidak tu. Manusia khayalan. Macam Pak Pandir. Pak Pandir itu. Dan seumpamanya kalau kita kan orang Melayu, bodoh. Bodoh macam apa? Macam Pandir. Kita kata. Ini pun pendusta. Pendusta macam apa? Macam Juwaybari. Sampai begitu sekali. Terkenal di kalangan ulama hadis dia ni. Sehingga dia tu orang yang pendusta yang diumpamakan dengan dia. Seperti Juwaybari. Sampai begitu sekali. Dan ada yang menyebut dia ni Dajjal. Ibnu Hibban kata dia ni Dajjal. Dajjal itu dari segi bahasa penipu besar lah. Penipu besar. Jadi itulah cerita tentang Al-Juwaybari. Teruskan. Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Ad-Du'afa wal Al-Matrukin pula menukilkan kata-kata Ibnu Hibban tentang Al-Juwaybari dan Muhammad bin Tamim As-Sa'di begini. Barangkali mereka berdua telah mengada-adakan sebanyak 100,000 hadis atas nama Rasulullah SAW dan asar atas nama sahabat dan tabi'in. Ad-Du'afa wa Al-Matrukin jilid ketiga muka surat 95.
Itu dari segi saya nak eja Rumi tu wa al-matrukin gitu kan. Tapi kalau kita baca sebenarnya yang Arab dia ad-du'afa wal matrukin gitu ya bacanya. Gitulah, cuma ini sebab Rumi gitulah. Kalau kita kata wal matrukin kita eja begitu WAL boleh juga cuma saya nak bagi nampak alif lam tu sebab itu al begitu. Asalnya alif lam tu kalau dalam bahasa Arab. Tak apalah. Saya nak minta orang lain pula lah baca siapa. Kita bergilir-gilir tak penat sangat. Silakan, siapa nak baca pula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Cikgu Rashid ni, Bandar Baru, Kedah. Bandar Baru Kedah, Bandar Baru Kulim ke Bandar Baru? Ya betul. Oh ya. Silakan. Nombor 5. Tidak ada apapun yang salahnya dalam kandungan hadis tersebut. Memanglah kubur itu tempat yang sepi dan menakutkan bagi sesetengah orang yang telah mati berdasarkan sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang sahih. Boleh saja anda berdoa dengannya, tetapi ia tidak boleh sama sekali dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Begitulah halnya hadis maudhu' dan hadis yang dhaif sangat. Ia tidak boleh dinisbahkan ataupun dikaitkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat ini kaedah ni. Kaedah yang disebutkan oleh ulama. Kalau hadis maudhu' tu memang tak boleh lah. Begitupun kalau lafaz dia tu tidak bercanggah dengan akidah Islam, dengan usul syariat, boleh lagi kita guna. Boleh. Kita nak buat sendiri pun, itu sebenarnya lebih baik lagi daripada menggunakan hadis maudhu'. Andai kata kandungan itu tidak bercanggah lah. Boleh saja kita guna. Tapi kalau hadis yang dhaif sangat, dia rendah sikit, tidaklah seteruk hadis maudhu' tu. Walau bagaimanapun boleh dipakai dengan beberapa syarat. Antara syaratnya kita tidak boleh kaitkan dengan Nabi SAW. Satu. Yang kedua, kita tidak boleh menganggap dapat pahala dengan kita baca atau kita buat itu. Tak boleh. Dan yang ketiga, kita tidak anggap benda ni memang daripada Rasulullah SAW. Memang terbukti daripada Rasulullah. Tidak terbukti. Jadi itulah dengan beberapa syarat tadi. Boleh sekiranya tidak bercanggah. Kalau bercanggah tak boleh lah. Dan biasanya ada bercanggah tu di mana-mana. Yang sebenarnya kita tak payah pakai lah. Kalau orang yang pandai betul mungkin dia boleh tengok lah tempat mana ada percanggahan, tempat mana tak ada. Kalau dia nak tukar bahagian-bahagian tertentu, misalnya tempat-tempat tertentu dia nak tukar dengan perkataan lain, boleh. Tapi kepada orang biasa saya rasa mungkin susah sikit. Macam mana dia nak pasti di mana salah, di mana tak salah? Macam mana kita nak menilainya? Yang sebenarnya tak payahlah. Apalagi hadis-hadis yang sahih, yang hasan kan banyak. Yang tu pun sebenarnya kalau kita perhatikan tak sempat dah kita nak amal. Tak sempat sebenarnya. Jadi lebih baik yang tu lah. Tak perlu dah pakai yang ni. Baca lagi, silakan, teruskan. Yang ke-6, tanpa doa itu pun orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan kesepian dan ketakutan di dalam kuburnya. Amal salehnya akan ditukarkan menjadi teman yang mesra dengannya di dalam kubur. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang tentang soalan malaikat terhadap orang-orang yang mati di dalam kubur jelas menunjukkan perkara ini. Lihat sebahagian daripada hadis berkenaan di bawah ini. Ini saya baca lah, saya baca. Ataupun
Nak baca? Sila baca. Tak apa. Saya cuba Maulana. Ya, sila baca. Wa ya'nihi rajulu Wayat. Gini, kalau saya Ya'ti. titik ni kan, saya titik depan, titik dia hujung ni maknanya hadis ni awal dia ada lagi. Cuba kita ambil yang berkenaan sahaja. Mana selepas ni pun, selepas titik-titik ni akhir ni, ada lagi hadis tu, tak habis lagi. Sebab hadis tu panjang kan. Jadi kita ambil mana yang berkenaan sahaja. Itu pun boleh. Silakan. Wayatihi. Gitu. Wa ya'tihi rajulu hasanul wajhi hasanus sayabi Siap. hasanus sayabi Ni gini. Apa ni bagi di bawah tu, di bawah sabdu. Jadi bagi di bawah. hasanus sayabi Siap. hasanus siyabi Teruskan. hasanur rihi fayaqulu abshir billadhi yasurruka fayaqulu man anta fayaqulu ana amaluka salihu wa qala fi haqqil kafiri wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyabi muntinur rihi fayaqulu abshir billadhi yasu'uka hadza yawmuka alladhi kunta tu'adu qala fayaqulu man anta fawajhuka alwajhu yubashiru bisyarri qala fayaqulu ana amaluka amalukal khabisu. Ya. Teruskan. Bermaksud dan datang kepadanya orang yang mati, orang yang kepadanya maksudnya nya tu orang yang matilah maksudnya. Teruskan. Dan datang kepadanya iaitu orang yang mati, orang yang comel wajahnya, cantik pakaiannya dan wangi baunya. Dia berkata, terimalah berita yang menggembirakanmu. Maka si mati bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, akulah amal salehmu. Tentang orang kafir pula Nabi SAW bersabda, dan datang kepadanya, yakni orang yang mati, seorang yang jelek wajahnya, huduh pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, terimalah berita yang menyusahkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Kata Nabi SAW, maka dia si mati bertanya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan nampaknya. Kata Nabi SAW, maka dia berkata, akulah amalanmu yang jahat. Lihat Musnad Ahmad, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Mustadrak Hakim, Syu'abul Imam Al-Bahaqi dan lain-lain. Jadi ini contoh hadisnya. Memang ada cerita manusia di dalam kubur ni bila mati memang dia kesepian. Itu ada dalam hadis yang sahih. Ini hadis ni sahih. Tetapi doa tadi minta hilangkan kesepian dalam kubur itu dikatakan daripada Nabi SAW itu tidak benar. Yang itu tidak benar. Dari segi tak payah doa tu pun. Kalau orang tu memang dia beriman dan beramal soleh, dengan sendirinya amalan dia tu akan menenangkan dia, akan menghilangkan kesepian dia. Macam orang mari dekat dia tu. Dia alam itulah, dia alam barzakh itu. Orang yang cantik wajahnya, cantik pakaiannya, baunya wangi, dan duduk bercakap dengan dia. Itu inilah dikatakan teman di dalam kubur. Setengah-setengah masyarakat kita tu dia ada amalan khusus dipanggil sembahyang teman. Biasa dengar ke tidak? Sembahyang teman. Tak biasa. Orang-orang zaman dahulu memang dia banyak mengamalkan ni. Dia ada sembahyang teman. Untuk orang yang mati tu, orang yang hidup ni sembahyang untuk dia supaya jadi teman untuk dia dalam kubur tu. Jadi agaknya cerita-cerita yang daripada hadis sahih ni juga tersebar di kalangan masyarakat.
kira-kiranya orang dalam kubur tu memerlukan teman untuk menghilangkan kesepian dia. Tetapi sebenarnya tak perlu kepada sembahyang itu, orang lain sembahyang tak jadi. Dia kena, orang yang mati itu sendiri ada amal soleh. Dengan sendiri yang dia mari. Walaupun tak ada sesiapa pun sembahyang teman untuk dia. Ataupun tak ada sesiapa pun doa untuk dia, atau dia sendiri pun tak berdoa dengan doa tadi pun, dia akan dapat teman itu. Dan itu memang ada di dalam hadis yang sahih. Tak perlu kepada orang lain sembahyang dengan sembahyang yang dinamakan sembahyang teman. Itu sebenarnya suatu yang bid'ah dalam masyarakat ini. Tak pernah Nabi SAW ajar, tak pernah Nabi SAW buat begitu. Tiba-tiba, tapi sekarang ni agak kurang dah tu. Alhamdulillah lah, bila ditegur lama-lama, bukan seorang yang tegur, lama-lama dia berubah lah. Begitulah keadaannya. Sesuatu amalan dalam masyarakat ni, adalah orang yang bawa tu. Kemudian dia amal turun-temurun. Sebenarnya tak perlu semua itu. Tak perlu. Apabila seseorang itu beriman dan beramal soleh dengan sendirinya, dia akan ada teman dia di dalam kuburnya. Kubur tu maksudnya tidak mesti kubur yang kita faham tu, maksudnya di alam barzakh. Mungkin dia tak ada kubur pun. Misalnya orang mati ditelan ikan misalnya dalam perut binatang buas misalnya, dan sebagainya, itu alam barzakh lah tu. Kubur tu biasanya bila orang mati dikebumikan di situ. Pada hakikatnya roh dia telah berada di alam barzakh. Mana alam barzakh tu keadaannya berdasarkan gambaran hadis yang sahih ni, suatu tempat yang sepi dan tempat yang menakutkan. Jadi oleh kerana ada berdasarkan hadis sahih perkara itu disebutkan, maka adalah doa seperti tadi, minta supaya Allah SWT hilangkan kesepian, hilangkan ketakutan itu dalam kubur itu. Jadi siapa tak nak hilang kesepian tu, jadi tenang di dalam kubur, semua orang nak kan. Jadi masing-masing bacalah doa tu. Gitu. Padahal tak baca pun dapat juga. Yang pentingnya ada iman dan amal soleh. Baiklah. Seterusnya kita pergi kepada contoh kedua. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u 'inda khatmil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasit wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ini doa. Bermaksud sesungguhnya Nabi SAW selalu berdoa ketika khatam Al-Quran. Yang habis membaca semua sekali Al-Quran. Bukan ketika habis baca sikit-sikit itu, tidak. Ada kan seseorang itu dia buat amalan tetap, dia baca Quran sampai habis. Habis dia start pula sampai habis pula. Kemudian dia mula lagi begitu. Habis semua sekali itu. Dia berdoa begini, ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Jadikanlah ia ikutan cahaya, petunjuk dan rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah aku mana yang telah aku terlupa daripadanya, yakni Al-Quran. Ajarkanlah aku apa yang belum aku ketahui daripadanya, dan kurniakanlah kepadaku kemampuan membacanya pada waktu malam dan siang. Jadikanlah ia sebagai hujah bagiku, wahai Tuhan sekalian alam. Jadi kan menarik tu doa tu. Ni doa ni menarik tu. Kalau kita baca dan faham maksud dia tu kan. Jadi ramailah orang baca ni. Dan dikatakan Nabi SAW selalu baca. Benar ke tidak? Itu yang kita nak tahu. Tak benar. Tak betul. Tak betul. Banyaklah sebenarnya dalam kehidupan kita ni yang tak betul kan. Misalnya berlega dalam masyarakat, orang sakit benda ni tak boleh makan benda ni misalnya. Tak ada pasal-pasal dia tak makan, padahal dia boleh makan pun. Sebab dia percaya kepada cerita. Orang kata tak boleh. Dia pun tak makan lah.
Contohnya. Padahal tak ada kena-mengena pun. Kalau tanya ahli dia yang sebenar, betul ke ni? Fakta ke atau dusta? Dia akan kata dusta. Apa kena-mengenanya? Tak ada kena-mengena. Memang sayur tu boleh makan pun sayur tu. Kalau orang yang kencing manis, tak jadi masalah sayur. Dia kata tak boleh sayur tu. Pula. Jadi kita nak pasti, kadang-kadang kita dengar orang tu, bawa orang tu sadar sini dengar. Kita nak tahu betul ke tidak? Kena tanya ahli dia. Kalau tanya ahli dia tahulah. Berapa banyak doktor kata kan? Orang ramai ni kata, kalau darah tinggi tak boleh makan kambing. Daging lembu apa? Doktor kata tak apa. Doktor kata tak apa. Dan ada orang yang makan, memang tak apa pun tak ada apa. Banyak orang pun tak apa makan. Tapi ada benar juga orang yang kata tak boleh tu. Sebab dia sendiri tak boleh. Pening kepala, sakit kepala dia kalau makan. Jadi terpulang kepada masing-masing. Setengah-setengah tu begitu. Tapi nak kata pukul umum tak boleh. Semua tak boleh. Ini memang memang kena pantas. Tak mesti semua orang begitu. Jadi nak tahu semua ni, dia kena ahli dia lah. Sama juga di sini. Benda dia tersebar dengan meluas dah. Jadi kita nak pasti macam mana. Bahkan dalam setengah-setengah Quran tu ada, nanti saya tunjuk, nanti akan datang. Jadi benda ni, cuba tengok, rujukan. Di mana ada cerita ni? Termasuklah dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ni. Ihya Ulumuddin, jilid 2, muka surat 39. Al-Iraqi dalam Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Jadi saya ambil nama dia ringkas lah. Al-Mughni. Al-Mughni ni kitab Al-Iraqi yang khusus ditulis untuk membincangkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih, apa kedudukannya. Itu khusus. Dalam setengah-setengah cetakan Ihya itu, dia dicetak bersama. Kitab Al-Iraqi ni di bawah. Siapa Al-Iraqi ni? Guru kepada Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mana tokoh besar lah dalam hadis. Dia menilai. Dia sebut. Jadi dengan sebab itu setengah-setengah orang kan, sebab dia minat sangat dengan kitab Ihya Ulumuddin, memang bagus pun, banyak kandungan yang bagus, tak rafi tu. Tapi sampai dia marah kalau orang kata ada dalam Ihya tu hadis dhaif pun. Apalagi kalau nak kata maudhu'. Inilah orang ramai ni kadang-kadang dia jadi gitu. Dia jadi gitu. Padahalnya kalau baca sikit lah tahu tu. Berapa ramai ulama-ulama yang mengkritik ataupun menjelaskan kedudukan hadis dalam Ihya itu. Bukan seorang dua, ramai. Termasuklah Hafiz Al-Iraqi ni. Ini Hafiz hadis ni, bukan orang biasa. Murtada Az-Zabidi. Ni syarah Ihya. Ithafus Sadatil Muttaqin. Ni syarah Ihya Ulumuddin. Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra tu dia masukkan sejarah hidup tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Termasuklah Imam Ghazali. Bila dia sebut tentang Imam Ghazali, dia sebutlah hadis-hadis yang dia tidak temui. Di mana puncanya? Di dalam kitab Ihya. Tak ada asal. Tak ada sanad. Dan tidak sahih. Dia sebut dalam kitab tu. Cuba tengok Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Ibnul Jazari dalam An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Ini qira'at 10. Dalam tu pun ada. Begitulah. Baik, komentar. Saya nak sesiapa lah baca pula. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Siapa nak baca? Siapa ni? Tirmizi. Siapa? Tirmizi. Tirmizi ni daripada mana? Puchong. Puchong Mana Tirmizi? Boleh saya kenal? Ni. Muhammad Tirmizi ya? Ya. Okey. Silakan. Okay. Komentar. Nombor 1. Hadis contoh kedua di atas telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Iraqi, Ibnu Al-Jazari dan lain-lain dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Al-Ghazali mengemukakannya tanpa sanad, tetapi Al-Iraqi
telah mengemukakannya berkata, ia diriwayatkan oleh Abu Mansur Mansur. Mansur Al-Muzaffar bin Al-Husain Al-Arjani di dalam Fadail Al-Quran dan Abu Bakr bin Al-Dahak di dalam Syama'il. Kedua mereka meriwayatkannya melalui saluran Abu Zar Al-Harawi daripada riwayat Daud bin Qais secara mu'dal. Teruskan. Nombor dua, Ibnu Al-Jazari juga menyebutkan sama seperti apa yang disebutkan oleh Al-Iraqi itu. Cuma beliau menambahkan sedikit lagi keterangan tentang kenapakah ia dikatakan mu'dal dan siapa Daud bin Qais itu. Kata beliau, ini adalah hadis mu'dal kerana Daud bin Qais Al-Fara' Al-Dabbaq Al-Madani adalah tabi'i at-tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis daripada Nafi bin Jubair bin Mut'im dan Ibrahim Mut'im dan Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Orang yang meriwayatkan hadis daripadanya pula ialah Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Daud bin Qais adalah seorang yang thiqah, soleh lagi abid. Beliau seangkatan dengan Malik. Itu maksudnya ahli ibadat lah, ahli ibadat. Ya, teruskan. Beliau seangkatan dengan Malik bin Anas, Imam Muslim ada mengambil hadisnya untuk kitab sahihnya. Saya tidak mengetahui ada hadis lain diriwayatkan daripada Nabi SAW selainnya. Ketiga, penulis tidak dapat melihat sendiri kitab Fadail Al-Quran karangan Abu Mansur. Abu Mansur Al-Muzaffar bin Al-Husain Al-Arjani dan kitab Sama'il karangan Abu Bakr bin Dahak tersebut kerana kedua-duanya tiada dalam perpustakaan sebesar Maktabah Asy-Syamilah sekalipun. Dalam Syamilah pun tak ada kitab ni. Saya cek dah, tak ada. Padahal yang berapa puluh ribu ada tu. Tak ada. Teruskan. PDF-nya juga tiada. Jelas sekali kedua-duanya adalah kitab yang ganjil atau rare. Orang-orang yang menyebutkan ia terdapat di dalam kedua kitab itu juga tidak menyebutkan sanadnya dengan lengkap. Mereka paling tinggi pun mengatakan ia hadis mu'dal. Seolah-olah mereka melihat hadis itu hanya terhenti pada seorang tabi'in semata-mata. Nama-nama perawi lain tidak dirasakan perlu bagi diselidiki. Sekadar itu pun sudah cukup untuk ia dihukum sebagai dhaif. Mungkin juga sanadnya memang tidak lengkap. Tajuddin As-Subki pula dengan jelas menyebutkan ia termasuk salah satu hadis Ihya yang ditemui beliau sanadnya. Yang tidak ni sepatutnya. Tidak jatuh. Sepatutnya. Yang tidak ditemui. Yang tidak ditemui beliau sanadnya. Boleh lihat Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra jilid 6 muka surat 301. Bagi penulis, hadis ini memang langsung tiada asalnya. La asla lahu. Hadis la asla lahu ialah yang tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang mengemukakan hadis-hadis dengan bersanad. Sebaliknya ia adalah hadis maudhu' yang tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mu'dal
pula ialah hadis yang gugur daripada isnadnya dua orang perawi atau lebih di satu tempat secara berturut-turut, sama ada ia berlaku di awal sanad atau di pertengahan sanad atau di akhir sanad. Hadis mu'dal adalah hadis dhaif. Ia lebih dhaif daripada hadis mursal dan munqati' kerana perawi yang gugur di dalam isnadnya lebih ramai. Jadi itu kedudukannya hadis ni memang tak boleh pakai lah. Mu'dal dipanggil. Mu'dal ni dhaif sangat lah. Pasal bukan satu yang gugur perawi itu, beberapa orang. Kalau hadis mursal munqati' pun dhaif dah, ini lebih teruk lagi daripada itu. Teruskan. Nombor 4, dengan menyebutkan seorang sahaja perawi yang bagus seperti Daud bin Qais, itu di dalam sanad suatu hadis tidak memberi apa-apa nilai kepadanya. Ia tetap tidak akan menjadikannya sahih atau melepaskannya daripada lingkaran kedaifan atau kepalsuan. Kelima, dua doa yang dikemukakan oleh penulis sebagai contoh pertama dan kedua di bawah usul ke-63 ini sebenarnya merupakan punca bagi doa khatam Al-Quran yang tercatat di akhir setengah nuskah Al-Quran, dan ia tersebar dengan agak meluas dalam masyarakat Islam di mana-mana pun. Doa itu sebetulnya tidak ada dengan lengkap dalam satu riwayat sahaja. Sekejap di sini. Memang dalam setengah-setengah saya nak tunjuk sebagai contoh. Bukan tak ada benda ni. Ada. Cuba tengok ni. Ni dalam simpanan saya yang ada. Ni Quran. Ni Quran ni. Ni cetakan Indonesia. Baik, kalau kita tengok di hujung dia, last page. Ni hujung dia, cuba tengok. Ni doa khatmil Quran. Ini dicetak di Indonesia. Tapi oleh kerana ada terjemahan ini, doa ni dalam bahasa Urdu, saya percaya ini diambil daripada India ataupun Pakistan. Ni asalnya Quran ini diambil daripada India ataupun Pakistan. Tapi ini dicetak dan tersebar di Indonesia. Di tempat kita pun ada. Ini yang saya beli di sini. Ada Quran, ada ini. Cuba tengok. Allahumma anis wahsyati fi qabri, itu termasuk dalam hadis contoh pertama tadi. Hadis contoh pertama setakat itu saja. Allahumma arhamni bil Quranil azim hingga ke akhir ni, ini hadis contoh kedua yang kita baca tadi. Jadi maknanya dalam doa khatam Quran ini sebenarnya dia gabungan di antara dua doa yang terdapat dalam dua hadis yang berbeza. Dia bukan lengkap begini ada dalam satu riwayat, tidak. Dia berasingan itu. Allahumma anis wahsyati fi qabri, setakat itu saja, itu berdasarkan satu riwayat yang saya kemukakan tadi sebagai contoh pertama. Kemudian Allahumma arhamni bil Quranil azim, dan seterusnya ni sampai ke akhir ni, ini yang ada dalam Ihya dan lain-lain tu yang ada ini, yang ni. Yang tak ada sanad tadi yang dikatakan mu'dal itu, yang ni lah. Tapi di sini nasib baiknya alhamdulillah dia tak ada sebut doa ni daripada Nabi SAW, tak ada sebut. Cuma dia sekadar sebut doa khatam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak ingat, tidak kaitkan dengan Nabi SAW, tak ada pun benda yang nampaknya, zahirnya, tak ada nampak yang bercanggah pun dalam doa ni. Kalau kita nak baca pun boleh. Cumanya, oleh kerana dalam setengah-setengah kitab tu memang dengan jelas disebutkan ini doa Nabi, takut-takut kita rasa ada kelebihan lah daripada yang lain. Kalau macam tu, tak benar lah. Tak benar. Sama, doa-doa yang lain pun sama juga. Kita boleh baca saja doa mana-mana pun. Sebagai contohnya, saya nak tunjuk ni. Contohnya. Ni, yang ni mungkin bukan. Sekejap. Contohnya ini.
Ini di akhir. Di akhir ni ada doa juga. Ada doa. Ya. Di sini pun ada doa. Ni. Doa khatmil Quran. Ni. Allahumma arhamni bil Quran. Ni yang kita baca sebagai contoh kedua tadi. Ada di sini. Cuma ditambah lagi lah. Tambah lagi. Dan tak ada sebut pun di sini doa ni daripada Nabi SAW. Okey. Tapi dalam kitab-kitab yang kita rujuk ni, sama ada kitab Imam Ghazali ke ataupun lain-lain itu, memang jelas disebutkan daripada Nabi SAW. Bahkan ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi bila khatam Al-Quran. Padahal ia tidak sahih. Bukan sekadar tidak sahih, teruk sangat dhaifnya itu. Teruk sangat dhaifnya. Jadi kan, mana ada, sama ada cetakan Indonesia tadi ataupun Pakistan ataupun India, ni cetakan Arab pun ada juga. Ada juga. Tapi bukan semua ada lah, bukan semua ada. Banyak daripadanya tak ada pun. Ada tengok tu kan. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Contohnya mari kita tengok supaya lebih jelas. An-nashr fil qira'atil 'ashr, ini qira'at 10. Ini contoh yang kita ambil sebagai rujukan. Tengok. Ini dalam An-Nashr Ibn al-Jazari. Dia kata, ni riwayat tadilah. Riwayat tadi. Pada sini. Faqad rawa Abu Mansur al-Muzaffar bin Husain al-Arjani fi kitab Fadail al-Quran. Wa Abu Bakr ibn al-Dhahhak dalam Syama'il dia. Kedua-dua mereka melalui saluran Abi Dzar al-Harawi daripada riwayat Abi Sulaiman Daud bin Qais. Beliau berkata, dia ni tak sempat ni, dia tabi'in, bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi bawah lagi. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'inda khatmil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu baca doa ni ketika khatam Quran. Allahumma arhamni bil Quran dan seterusnya. Ini dia sebut, Al-Jazari sebut hadithun mu'dal. Yang saya petik tadilah di sini. Baik, kita tengok. Ihya Ulumuddin. Fa idza faragha, bila seseorang itu habis baca Quran, qala ma kana yaqulu salawatullahi wa salamuhu 'inda khatmil Quran. Dia baca apa yang selalu dibaca oleh Rasulullah bila khatam Quran. Allahumma arhamni. Ini dalam Ihya. Kemudian dia ada nombor 2 di situ. Nombor 2 ni, apa ni, Al-Iraqi tadilah. Al-Iraqi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca bila khatam Quran, Allahumma arhamni dan seterusnya ni. Dia sebut rawahu Abu Mansur al-Muzaffar Ibn al-Husain al-Arjani. Seperti tadilah. Dia sebut mu'dal, secara mu'dal. Dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil 10, qira'at 10 tu Ibn al-Jazari sebut kenapa mu'dal. Dia sebut itu kedudukannya. Itu kedudukannya. Jadi boleh kita perhati ni semua ni. Dalam Al-Iraqi dia hanya sebut mu'dal sahaja. Tapi kepada orang yang tahu kaedah ilmu hadis, dia sebut dia dah faham dah bila sebut mu'dal tu. Bila sebut mu'dal itu, dia terus fahamlah. Jadi untuk tengok benda ni boleh dilihat sini umpamanya buku saya yang kita sudah cetak dah tu, 99 usul jilid pertama yang kita duduk belajar sekarang ni. Ini jilid kedua sebenarnya, termasuk dalam jilid kedua. Jadi dalam jilid pertama dah ada dah sebenarnya, saya dah kemukakan istilah-istilah tu. Misalnya hadis mu'dal, cuba tengok ni. Hadis mu'dal, apa itu hadis mu'dal? Hadis yang gugur daripada isnadnya 2 orang perawi atau lebih di satu tempat secara berturut-turut. Sama ada di awal sanad, di tengah sanad ataupun di akhir sanad. Hadis mu'dal lebih dhaif daripada hadis mursal dan munqati', kerana perawi yang gugur di dalam isnadnya lebih ramai. Hadis musalsal apa? Dia ada, saya bagi istilah di akhir jilid pertama, istilah-istilah hadis.
Boleh tengok di sinilah macam mana tentang hadis mu'adhal apa semua tu. Baik. Ini ada, memang ada. Cuma nasib baiklah dalam Quran yang kita tengok tu dia tidak tulis. Ini daripada doa Rasulullah. Sebagaimana dalam kitab tempat rujukan tadi. Itu memang sebut dengan jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak betul lah. Tak betul. Siapa tadi baca? Tirmizi? Ya, boleh. Sambung ya. Sambung. Kena. Keenam ya. Sini. Nasib baik juga sekiranya kerana tidak disebutkan sebelum doa khatam Al-Quran itu sebagai doa Nabi SAW. Ia hanya dibentangkan sebagai doa khatam Al-Quran semata-mata tidak sebagaimana tersebut di dalam kitab-kitab asalnya. Di dalam Ihya Ulumuddin sebagai contoh dengan jelas disebutkan bahawa Nabi SAW selalu membaca doa dalam contoh kedua di atas apabila baginda khatam Al-Quran selesai membaca semua sekali Al-Quran. Lihat Ihya Ulumuddin jilid 1 muka surat 278. Ketujuh, sebenarnya tidak apa pun yang salahnya di dalam doa-doa tersebut. Tidak Selagi ada sepatutnya. Tidak ada apa pun yang salahnya di dalam doa-doa tersebut selain ia tidak sabit daripada Nabi SAW. Anda boleh sahaja membacanya, cuma janganlah dipercayai ia adalah doa dari Nabi SAW. Kata Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman, Ahlul Hadis bermudah-mudah dalam menerima doa-doa dan kelebihan-kelebihan dan amalan yang tersebut di dalam hadis-hadis selagi ia tidak datang melalui riwayat orang yang memang dikenali sebagai pereka hadis atau berdusta dalam meriwayatkan hadis. Betul lah. Tapi kalau hadis tu hadis dhaif ringan, betul lah, boleh. Masalahnya tadi dia sendiri katakan, selagi ia tidak datang melalui riwayat orang yang memang dikenali sebagai pereka hadis atau berdusta dalam meriwayatkan hadis. Jadi dalam contoh pertama tadi kan ada Al-Juwaybari tadi kan, yang kita baca itu memang terkenal sebagai dusta pereka hadis itu. Jadi macam mana kita nak pakai? Dengan sebab itu sebaiknya tak payahlah. Mungkin kita boleh ambil yang lain. Contohnya saya nak bagi Saya nak bagi di sini sekejap ni. Ni yang dalam catatan saya ni. Cuba tengok. Ni cuba tengok. Macam-macam doa. Setengah-setengah orang yang baca Quran dia pilih daripada mana-mana doa Rasulullah SAW yang sabit daripadanya untuk dibaca ketika khatamnya. Sebagaimana Abul Qasim Asy-Syatibi berkata bila khatam Quran dia baca, Syatibi baca begini. Tapi ini pun tidak sabit lah. Jadi dia kata yang sabit, mana yang sabitnya? Tak ada satu pun yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau doa khatam Quran ini. Syatibi baca ni bukan yang dikatakan dalam hadis ni. Allahumma inna abiduk wa abna'u abidik wa abna'u ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlin fina qada'uk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak atau anzaltahu fi syai'in min kutubik. Ini semua bukan doa Nabi. Doa yang dibuat oleh ulama, mereka rasakan sesuai untuk dibaca bila khatam Quran. Sakhawi kata saya berdoa dengan doa ni, dia kata. Tapi dia tidak kata ini doa Nabi pun. Dan saya menambahkan lagi lebih daripada itu, kata dia. Saya menambahkan lebih lagi daripada itu. Jadi ini semua memang tersebut. Kalau tuan-tuan, hadirin dan hadirat, peserta-peserta sekalian nak tengok kitab yang paling baiklah saya rasa terkumpul tentang doa-doa khatam Quran. Sama ada yang marfu' ataupun yang mauquf, tengok, cari buku ni.
Ni buku ni. Ni namanya Al-Ajza'ul Hadithiyah. Ni kitab juzuk hadis. Juzuk ni nama kitab hadis yang mengumpulkan hadis tentang sesuatu perkara. Sebanyak mana hadis yang ada dikumpulkan setempat. Dia ada beberapa perkara lah. Beberapa perkara. Salah satunya marwiyat doa khatmil Quran. Apa-apa yang diriwayatkan sebagai doa khatam Al-Quran. Jadi di sini ni. Kalau kita perhati di sini, ni bahagian ni. Bahagian riwayat-riwayat doa khatam Al-Quran. Sama ada di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Kita boleh tengok banyaklah riwayat dan dibincangkan dengan detail, kedudukannya apa, macam mana, dibincangkan dengan detail. Jadi kalau nak lebih detail sila baca yang ni. Dan ini bagi saya yang paling lengkap lah setakat yang saya temui, terkumpulnya segala riwayat. Dan dia sebut mana yang diamalkan itu sebenarnya puncanya daripada amalan salaf kalaupun ada. Salaf. Tapi tidak pula dinukilkan doa mereka dengan pasti, tak ada. Cuma mereka berdoa selepas habis Quran. Jadi dengan sebab itu elok juga kalau nak berdoa. Gitulah. Gitu saja. Mengikut Al-Baihaqi ni dia kata ahlul hadis memang tak kisah sangat lah kalau hadis tu dhaif, selagi dia tidak bercanggah. Tidak ada benda yang salah dalam tu. Kita boleh pun gunakan untuk berdoa. Boleh, tak jadi masalah. Tetapi takut banyak-banyak lah. Kalau yang tadi saya nampak tak ada apa pun yang salah. Boleh je. Cuma jangan dipercayai Nabi SAW buat begitu. Gitulah. Teruskan tadi Tirmizi. Nombor 8. Anda boleh saja memilih mana-mana doa khatam Al-Quran, baik yang dikatakan sebagai doa Nabi atau bukan doa Nabi, selagi ia tidak mengandungi sesuatu yang salah menurut akidah dan syariat Islam. Dalam bab ini tiada kelebihan doa ini yang dikatakan sebagai doa Nabi daripada doa orang-orang lain. Jadi kalau kita jangan anggap ni dikatakan doa Nabi, jadi lebih baiklah kita baca yang ni, kita pilih yang ni. Jangan. Tak ada, sama saja dalam bab ni. Sebenarnya tak ada satu pun yang sahih. Jadi tak perlulah kita rasa yang ni lebih baik kot sebab daripada Nabi ni. Tak ada. Bukan begitu. Teruskan. Kerana kebanyakannya adalah maudhu' ataupun dhaif sangat. Tidak satu pun daripadanya bertaraf sahih, hasan ataupun sekurang-kurangnya dhaif ringan. Dhaif ringan tu dhaif yang tidak kuat lah. Tidak kuat. Mana kandungan dia tu elok, tak ada apa pun yang bercanggah. Cuma perawi dia tu kurang kuat ingatan dan sebagainya. Benda-benda gitu saja. Itu dhaif ringan. Kandungan dikatakanlah, kandungan dia pula tu tidak bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran. Bahkan sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Itu dhaif ringan. Nombor 9. Ya. Oleh kerana doa-doa khatam Al-Quran itu tidak sabit daripada Nabi SAW, maka anda tidak dapat menemuinya di dalam kitab-kitab hadis yang masyhur dan muktabar seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain kitab sunan. Kerana Dalam juga dalam musnad, dalam apa pun tak ada sebenarnya. Tak ada. Teruskan. Kerana ia juga di dalam nuskah Al-Quran yang tersebar hari ini tidak terdapat doa khatam Al-Quran itu di akhirnya. Contoh ketiga. Jadi setakat tu lah. Jadi yang banyaknya dalam nuskah Al-Quran yang ada hari ini tidak ada. Sebab apa? Mereka dah sedar lah tu. Contoh kita tengok ya. Kita ambil lah mana-mana lah. Kita ambil yang ni. Ni. Ni sampai habis Quran tak ada di sini. Alamat-alamat, tanda-tanda dalam Quran itu ada tapi doanya tak ada.
Di sini. Ini satu contoh. Kalau kita tengok yang lain-lain pun sama. Dalam tafsir-tafsir bersama-sama tafsir apa, tak ada. Ini cetakan Arab Saudi misalnya. Tafsir ni. Ini pun tak ada. Habis gitu ya. Tak ada. Baik dalam tafsirnya pun tak ada sebut. Ataupun di hujung Quran tu di bawah tu tak ada. Itulah yang saya sebut, kebanyakan Al-Quran yang ada hari ini, alhamdulillah tidak ada benda ni. Dan bagi kita salah satu kaedah juga untuk nak mengesan benda ni ada asas ke atau tak ada asas, ada asal ke atau tidak ada asal, kita kena tengok benda tu ada ke tidak dalam kitab-kitab utama, kitab-kitab yang masyhur dan kitab muktabar macam Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi dan lain-lain lagi. Musnad Ahmad, Musnad Abu Daud At-Tayalisi. Ada ke? Tak ada. Kalau benda ni memang betul lah amalan Nabi SAW, Nabi SAW ni khatam Al-Quran kiranya selalulah khatam Al-Quran. Sentiasa khatam Al-Quran. Bahkan di akhir hayatnya dia bertadarus dengan Jibril itu 2 kali. Tak ada pula disebut. Kalau ada, mesti dalam kitab-kitab yang sahih itu ada. Jadi kita kena tengok begitu. Itu salah satu penilai juga, penentu juga. Kalau ada pun dalam kitab yang ganjil sangat. Sehingga dalam nak cari pun susah. Itu. Dan kalau bertemu pun sanad dia mu'dal macam tadi kan. Kebanyakannya tidak ada asasnya ataupun riwayat yang maudhu'. Dengan sebab itu kita tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tidak boleh dipertanggungjawabkan. Tidak boleh diyakini itu daripada Nabi SAW sungguh. Okey. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk hari ini. Dan kita akan bincang lagi, ada contoh ketiga, contoh keempat insya-Allah. Tak habis lagi perbincangan tentang usul ke-63 ni. Wallahu a'lam. Jadi sekarang ni kita ada peluang untuk bincang semua yang kita belajar. Ada kemuskilan ke apa, silakan. Maulana, Ya. ada 2 kemuskilan tentang khatam Al-Quran ya. Kebiasaannya di majlis khatam Al-Quran dia ada SOP dia. Biasa dia baca mula-mulanya surah Ad-Duha, lepas tu habis dengan surah An-Nas. Keduanya lafaz Sadaqallahul Azim tu setiap kali selepas baca Quran. Itu je, Maulana. Ya, itu kalau ada pun amalan salaf. Amalan salaf ada. Dan kalau kita nak buat sebagai galakan, menaikkan semangat budak-budak sekadar tu boleh. Boleh, ada dibuat. Cuma nak kata daripada Nabi SAW ada buat, sahabat buat gitu, tak ada. Itulah dengan jelas. Kita menekankan hadis tu, kita tengok itu. Ada ke tidak daripada Nabi? Tak ada semua. Tak ada. Paling tinggi, paling baik pun amalan salaf. Itu nanti kita akan bincangkan dalam bila dalam 2 contoh lagi insya-Allah. Saya akan kemukakan ulama akan yang pakai tu dia ambil di mana. Paling tinggi rujukannya salaf saja. Salaf itu pun tak jelas. Kaifiyat dia apa tu tak jelas. Cumanya ada berdoa selepas khatam Quran gitu saja. Lafaznya macam mana? Tak ada sebut juga. Kira-kiranya terbukalah, bebaslah kita nak doa mana-mana pun ya. Ya. Ada lagi? Yang lain silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Izharul daripada Bukit Beruntung. Nak tanyalah, kalau macam Al-Quran Braille tu boleh pakai ke? Boleh ke dari segi hukum? Macam mana? Al-Quran Braille yang orang buta pakai tu. Dia boleh baca ke? Saya tak biasa. Maksud saya dia boleh Al-Quran Braille kan dia kan isyarat yang untuk orang buta yang jari dia tu, tapi dia bukan pakai tulisan biasa Arab yang biasa kita pakai tu. Tu boleh pakai untuk orang buta. Dia ada ke dalam bahasa Arab?
Yang saya tahu kalau tersambar ni dia satu apa? Dia standard je satu dunia. Yang saya tahulah. Terjemahan lah. Kira terjemahan ke macam mana? Ada dalam Bukan bahasa bukan Arab. tulisan Braille. Ada bahasa Arab Quran. Braille. Ada? Ada dan Ada. dia boleh baca dengan elok lah. Kalau baca dengan elok, okey, tak ada apa lah. Misalnya dia sentuh gitu kan. Ya. Kalau dia terima, dia belajar dengan guru dan guru tu sudah ajar dengan baik, ataupun dia dengar syekh mana-mana baca, dia turut, okey, tak apa. Boleh. Sebab tu saya tak ada ke tidak dalam bahasa Arab tu. Sebab dia buta saja kan, dia boleh sebut kan. Dia bukannya orang yang kita kata bisu. Kalau orang buta, insya-Allah boleh kalau betul. Kalau baca terjemahan pun, kalau ada terjemahan dia itu sekadar terjemahan pun boleh. Tak ada jadi masalah. Tapi nak dapat pahala baca Quran yang disebut oleh Rasulullah SAW tu, kena baca Quran yang Arab tu, yang asal tu. Itu pernah tengok. Saya tak pasti, saya tak pernah jumpa pun yang ada dalam bahasa Arab tu, bila dia sentuh tu dia boleh baca tu seperti kita baca tengok begini. Kalau ada, baguslah. Satu perkembangan yang baik tu. Banyak membantu mereka. Ya. Itu kau soalannya? Macam mana? Betul-betul tu soalan dia. Ya. Okay. Kalau terjemahan tak jadi masalah, boleh saja. Bahasa mana-mana. Ya. Maulana ni Cikgu Rashid ni. Ya, sila. Ni ada 2-3 perkara lah ni. Sebenarnya usul dirayat ni yang Maulana punya YouTube tu banyak pengaruh pada saya lah, dan saya memang terima kasih ada Maulana ni, banyak saya dengar. Sebab tu saya masuk kelas ni. Saya kata tak patut dengar di YouTube saja. Jadi saya masuk kelas ni dan saya harap dapat jumpa Maulana lah nanti bersemuka. Itu harapan saya, harapan besar saya. InsyaAllah. Antaranya saya bagi contoh pandangan tentang fitnah kalung Aisyah tu. Ya. Bila saya baca hadis Muslim, saya baca tu yang terjemahan lah. Saya kata, Nabi ni macam ini ke? Saya dalam keadaan tu saya boleh bertindak lebih baik daripada Nabi. Saya fikir tu. Lepas tu saya dengar ulasan Maulana kata hadis tu daif. Saya memang lega lah. Bila kata hadis tu daif. Dengan alasan inilah kan. Ya. Cumanya saya banyak dengar ni YouTube Maulana ni sebenarnya, dan juga Dr. Mazhar, Dr. Rozaimi. Cuma yang saya tak pernah dengar tentang tentang hadis Nabi ni, yang mana wahyu, yang mana bukan wahyu, perbezaan tu. Saya belum pernah dengar tu Maulana. Kerana bukan semua hadis Nabi tu bukan semua wahyu. Kalau kita lihat daripada tindakan Sayyidina Umar lah. Contohnya perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Umar tak setuju janjian tu kan. Maksudnya pada pandangan Sayyidina Umar dia bukan wahyu lah. Menghantar Sayyidina Osman menemui masuk orang kota Mekah. Itu pun dibantah oleh Sayyidina Umar juga. Maksudnya tindakan tu bukan wahyu lah. Jadi saya tak pernah dengar lah, mungkin saya kurang ilmu tentang membezakan hadis yang wahyu dan bukan wahyu. Ya. Saya. Ya. Ada lagi? Yang lain-lain tu tentang tadi yang kata-kata rare tu. Ini rare tu ada bahasa Melayu langka lah. Ini Indonesia. Apa? Tadi ada rare yang kata hadis rare. Yang dia tu. Rare tu dalam bahasa Melayu atau bahasa Nusantara ni langka lah. Langka Saya tak biasa dengar pula langka. Saya guru bahasa Melayu mana dah, bersara dah lah. Oh gitu. Langka? Saya tak pernah langka. Rare. LANGKA, gitu? LANGKA, ya betul lah, langka. Ini kali pertama saya dengar. Alhamdulillah, terima kasih. Langka. Kemudian pengalaman saya lah, dulu saya khatam Quran dulu tahun awal 70-an. Memang ada lah majlis khatam Quran ni, dan saya baca lah doa tu. Ini Quran yang ceritakan lama ya. Popular ni kan, doa ni popular kan? Yalah, di kampung-kampung. Jadi tentang wahyu ke tidak wahyu tadi tu, kalau perkara-perkara yang berkait dengan ijtihad, memang itu tidak wahyu.
Tetapi apabila Nabi SAW putuskan sesuatu, itu maknanya dia dapat wahyu lah. Sebenarnya dalam hadis tadi yang kita baca tadi kan, hadis yang ketiga di bawah bab tadi. Sekejapnya saya nak tengok langkah ni. Dalam kamus Dewan ni ada ke tidak? InsyaAllah ada. Langkah, jarang-jarang berlaku. JK ni apa ni? JK ni? Jawa ke apa? Jakarta ke apa? Jarang berlaku. Terjadi, ada dan lain-lain. Kelangkaan perihal atau keadaan langka. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi yang tadi kan, hadis yang ketiga ni, di sini saya ada bincang sedikit. Tetapi di tempat lain ada lagi bincang. Ni di sini kan 266. Tapi kita tak bincang lagi, insya-Allah akan datang. Diwahyukan kepadaku. Cuba tengok saya. Bila Nabi sebut gini memang jelas wahyu lah. Memang jelas wahyu. Terutamanya benda dia di luar daripada jangkauan kita manusia. Kecuali dalam masalah-masalah yang boleh ijtihad, masalah duniawi. Itu boleh berlaku tidak wahyu. Nabi bagi pendapat dia ataupun pada pandangan dia. Tapi bila dia sebut begini, contohnya, diwahyukan kepadaku bahawa kamu benar-benar akan diuji di dalam kubur-kuburmu seperti atau dekat dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini perawi kata saya tak pasti. Mana satu perkataan seperti ke atau dekat dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Mana hebatlah, dahsyatlah fitnah tu. Jadi ini diwahyukan, Nabi kata. Cuba tengok ni. Diwahyukan kepadaku, saya buat nota 266. Ini adalah antara dalil bahawa hadis juga merupakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Al-Quran sahaja yang dinamakan wahyu dan diberikan kepada baginda. Contohnya di dalam Al-Quran sendiri Allah ada sebut ni. Allah ada sebut ni. Cuba kita perhatikan. Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu. Dengan jalan wahyu. Baik. Atau dari sebalik tak dinding. Atau dengan mengutuskan utusan. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah. Jadi yang ketiga ni, inilah yang dikatakan wahyu Quran. Melalui malaikat. Adapun yang sebelum ni, dia sebut dah wahyu. Illa wahyan. Jadi wahyan ini tidak melalui malaikat. Yang tidak melalui malaikat inilah yang dimaksudkan dengan hadis itu. Terutamanya hadis yang ada menyebut diwahyukan kepadaku macam ni. Jadi yang ni benda ni tak ada dalam Quran ni. Tapi disebut wahyu juga. Tepatlah dengan ayat Al-Quran ni yang sebut selain daripada Al-Quran itu pun dinamakan wahyu juga. Ni bukti daripada Al-Quran. Bahawa selain daripada Al-Quran, wahyu juga. Illa wahyan. Wahyan. Sebabnya semua sekali Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat. Yang ketiga ni ada tiga keadaan. Inilah maksudnya. Tapi kalau dalam perkara-perkara duniawi, misalnya keputusan tentang tawanan perang ke, ataupun macam yang disebut tadi nak tentang perjanjian damai, apakah butir-butirnya, itu memang ada pendapat di situ. Dan pendapat itu tidak semestinya tepat. Sahabat-sahabat dia yang biasa, yang lama-lama dia tahu. Ini boleh dia bincang lagi ke tidak? Dia tahu. Tapi kalau yang sebut macam ni kan, diwahyu, jelas tu. Tak ada siapa pun yang akan bantah, akan tanya, akan baiki. Tak ada. Begitu. Maulana, ya. Dalam bidang hadis ni ada ilmu sanad, ilmu matan semua kan untuk menentukan kesahihan hadis. Ada tak ilmu tentang ini, membezakan mana hadis yang wahyu, mana yang ijtihad Nabi? Dia di celah-celah tu lah. Tak ada. Setakat ni. Yang khusus tak ada lah. Ilmu khusus. Mungkin kalau ada pun sama sekarang ni dalam bentuk tesis. Tapi setakat ni saya tak bertemu lagi. Maksudnya imam besar dulu memang tidak membincangkan lah. Dia bincang celah-celah hadis tu lah. Yang banyak tu. Tidak terpisah.
Uh, Yang saya tahu, setakat yang saya tahu. Wallah. dan ini soalan Maghazi mungkin kaitan tak ada kaitan langsung lah dengan kuliah hari ini tentang hijrah Nabi itu. Mengapa Nabi menunggu, Nabi tidak beristihad menunggu perintah Allah Ta'ala hijrah, sedangkan banyak tindakan yang lain Nabi beristihad? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada isyarat dah. Dah ada isyarat Nabi ni akan berhijrah tu. Mimpinya pun sudah ada. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar bahawa itu berkait dengan wahyu. Sebab itu dia tidak bertindak sendiri. Tidak bertindak sendiri. Berkenaan dengan hijrah ni satu perkara besar kan. Dalam Quran pun ada isyarat, dalam hadis pun ada sebut Nabi mimpi dah tempat yang dia akan pergi. Jadi dia tunggulah. Mana dah ada isyarat-isyarat seperti itu. Bahawa itu semua tidak boleh diputuskan berdasarkan ijtihad dia sahaja. Sebab kalau berdasarkan ijtihad mungkin Nabi dah pergi ke Habsyah lebih dulu lagi. Seperti mana sebahagian daripada sahabatnya pergi kan. Tetapi Allah SWT tidak menghendaki begitu. Itulah yang difaham oleh Rasulullah SAW. Kemudian ni soalan yang mungkin tak hilang dari saya Maulana ni. Ya, Hadis mu'dal tadi tu. apa? Hadis mu'dal. Ya. Tentang gugur dua perawi tu, adakah syarat mesti berturut-turut dua perawi yang gugur tu, yang lebih tu? Ya, mesti. Mesti. Kalau tak berturut bukan mu'dal lah. Bukan. Okay, terima kasih Maulana. Ya, sama. Ni dalam buku jilid 1 yang sudah dicetak tu ada tentang hadis mu'dal. Cuba tengok sini. Maknanya hadis mu'dal tu termasuk dalam hadis yang dhaif sangat juga. Maulana. Waalaikumsalam. Ya, sila. Kalau orang kebiasaan kita lah bila baca Al-Quran ni, ya, satu muka dua muka kita akan cakap sadaqallahul azim tu. Ada kata tu bukan dari hadis Nabi. Ada yang ajar saya cuma just cukup baca alhamdulillah pun dah cukup dah. Boleh mana bagi pendapat. Maksudnya macam mana? Saya tak jelas. Contoh kalau kata saya baca Al-Quran, siapa lah dulu yang ajar saya pun dulu bila dah habis baca satu ayat ke dua muka surat ke, kebiasaannya kita akan cakap sadaqallahul azim. So, tapi saya ada dengar setengah pendapat kata bacaan sadaqallahul azim tu lepas baca Al-Quran tu bukan daripada Nabi lah. Oh, tentu dah, itu memang tak ada pun daripada Nabi. Kalau nak ada pun amalan salah begitulah paling tinggi pun. Dan yang maksud doa khatam Quran tu khatam betul, maksudnya bukan baca sikit tu satu surah tu bukan nama khatam Quran. Itu kan maksudnya. Itu salah satu saya nak tanya lah, sebab ada kebiasaan orang kita bila buat boleh khatam saja, Al-Quran. boleh baca gitu pun boleh. Kalau dari segi khatam Al-Quran yang berbuat jamaah tu, itu bukan khatam Al-Quran lah secara. Kalau ada pun, tadilah nanti saya akan sebut, sebab kita ada dua lagi contoh ketiga, contoh keempat. Saya akan kemukakan di sana ada riwayat yang sahih daripada Anas bin Malik. Dia ada buat begitu. Jadi berdasarkan, kalau kita berdasarkan ikut sahabat itu boleh. Cumanya jangan bila dibaca doa tu anggap doa tadi sebagai doa Nabi apa. Itu tak boleh. Nak doa tak jadi masalah. Boleh. Itu dilakukan oleh orang-orang dulu pun dilakukan. Baik. Ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain, silakan. Minta maaf Maulana, apanya ada satu lagi ni. Ya, sila. Tentang doa khatam Quran tadi, dalam tu ada disebut wajalhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Ada 4 perkara tentang Quran ni. Adakah Al-Quran jadikan Quran itu imam, nur, huda, hidayah dan rahmah ni ada disebut dalam hadis Nabi? 4 perkara dikaitkan Al-Quran ni. Dia sebenarnya dalam Quran sendiri ada benda tu. Ada. Ada. Maknanya kandungan tak salah lah. Tak ada salah. Quran itu nur, Quran itu rahmat, itu semua ada. Quran itu imam, semua ada. Dalam Quran sendiri, mana kuatlah. Tidak ada percanggahan, bahkan sesuai dengan Quran. Sebab itu saya kata boleh, sekadar nak baca tu boleh. Cuma kita yang belajar hadis ni kena sedar bahawa nak dikaitkan dengan Nabi tak boleh.
Itu saja. Okay, terima kasih Maulana. Sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi solat apa? Solat temang tu tak? Solat teman, ya. Dia memang kita makruh, dia bukan asal, tidak ada asalnya tak? Maulana tak? Lepas tu kalau hak tunggu kubur tu, hak dia khatam Quran buat 7 hari, ada sampai 40 hari tu, dia sama juga ke dia ada asal juga? Sama juga, tak ada semua. Saya teringat ada lama dah, orang tua tu pun dah tak ada, meninggal lama dah. Dia kawan ayah saya. Memang dia orang alim lah. Dia asalnya Indonesia, kemudian dia mari menetap di Malaysia ni. Belajar sama dengan ayah saya dulu. Kemudian dia rapat lah, selalu pergi mari. Kalau pergi mari, ayah saya cerita, kata inilah satu orang kalau dia bertemu, dia tak akan bercakap. Suka hati dia biar apa ni, macam-macam tentang urusan dunia tak ada. Dia mesti cakap pasal ilmu. Mesti akan buka kitab. Tengok. Dia pernah tanya saya, bila dia tahu saya balik daripada Pakistan dan saya belajar hadis apa sana, dia tanya saya. Dia tanya, dia nak tahu dalam Bukhari ada ke tidak hadis tentang sembahyang teman. Boleh jadi dia nak uji saya ke, ataupun memang dia tanya sungguh, wallahualam, saya tak tahulah. Tapi saya kata setakat yang saya belajar, yang saya baca, tak ada. Dan kalau dalam Bukhari itu jauh. Kitab-kitab hadis yang lain pun tak ada. Usah ke Bukhari. Bukhari itu lagi ketat sebenarnya. Dia senyum. Tak apalah. Jadi nak ceritanya dia tahu. Memang makruf sebenarnya di kalangan orang-orang dulu. Cumanya benda tu kalau ditanya dalam hadis tak ada. Dan tak perlu pun. Sebab tadi kan hadis yang sahih yang kita baca tadi. Amalan soleh kita sendiri akan jadi teman kita. Dengan sendirinya Tuhan bagi. Kita niat ke, tidak niat ke, kita tahu ke, tidak tahu ke, memang begitu. Jadi untuk apa tujuan orang sembahyang teman tu nak suruh ada teman macam tadi lah. Dah hadis tu ada, dah nak buat apa lagi? Memang jelas dah ada teman. Tapi teman tu bagi daripada amalan kita sendiri. Bukan kerana orang sembahyang untuk kita, orang khatam Quran untuk kita lalu mari teman. Tak pernah ada macam tu. Dalam hadis tak pernah. Yang ada je kita sendiri. Mungkin kita baca Quran banyak ke, ya, itu amal soleh kita lah. Itulah yang akan jadi teman kita. Itu yang soleh, yang sahih. Dah ada dah begitu, untuk apa lagi buat benda-benda yang tak tahu mana asal punca dia ni. Tak perlu dah. Wallahualam. Cukup lah setakat itu ke. Untuk hari ni sekadar itu dulu lah. Besok insya-Allah kita akan bertemu lagi insya-Allah. Wallahualam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.